bermula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita manjatkan syukur, memperdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Kita membina satu perasaan seronok, kita perasaan rasa tenang, rasa kuat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama ingin sentiasa memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah gambarkan, bila kita bersyukur, bila kita menambah kesyukuran, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang ada. Dan sebenarnya segala yang Allah beri kepada kita adalah merupakan nikmat, walaupun dalam bentuk sakit, dalam bentuk susah, tapi sebenarnya nikmat. Insya-Allah kita akan bincang sekejap lagi. Marilah sama-sama kita memulakan perbincangan kita dengan kalimah syahadah. Kita sama-sama membina satu perasaan, satu pemikiran dalam hati kita bahawa segala yang ada pada kita ni, kita nak minta ampun pada Allah kalau ada kelemahan. Bukan kalau ada kelemahan, memang ada banyak kelemahan, memang ada banyak dosa, banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kelalaian dalam hidup kita. Ada banyak perkara-perkara yang mensyirikkan Allah yang kita tak perasan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang menjadikan kita ni rasa mungkin tak puas hati ke apa ke, yang negatif kepada Allah. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kita nak minta ampun kepada Allah. Maka kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Yang pertama, kita minta Allah ampunkan dosa kita, Allah buang segala syirik yang ada dalam diri kita, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah dalam diri kita. Dan seterusnya, kita mohon pula Allah menghidupkan kita dengan Islam, dengan perjuangan Islam. Dan kemudian kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita berusaha sehingga akhirnya kita mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah ataupun ahsanul khatimah, kematian yang terbaik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur sekali lagi macam mana yang digambarkan tadi, bagaimana kita perlu sentiasa merasakan nikmat Allah, walaupun nikmat itu datang dalam bentuk perkara yang menyakitkan kita, yang mungkin kita rasa susah, mungkin kita rasa menderita, mungkin kita rasa perasaan kita rasa sedih dan sebagainya. Jadi kita ingin sama-sama merasakan bahawa apa pun yang datang kepada kita, selagi ianya adalah merupakan daripada Allah, qada dan qadar Allah, semua itu adalah merupakan daripada Allah. Maka kita ingin merasa satu perasaan
kita kata zauq, zauq kan, dan wijdan. Zauq dan wijdan ni satu zauq ni rasa hati kita. Apa yang kita rasa dalam hati kita, wijdan dalam hati kita, sanubari kita dalam. Maknanya apa yang berlaku pada kita ni, kita nak hubungkan dengan Allah tadi, maka kita akan rasa syukur, rasa seronok. Walaupun kita nampak macam kerugian, macam kesusahan, macam kesakitan, macam kita kata sesuatu yang menderita, tapi sebenarnya apabila kita benar-benar melihat perkara itu datang daripada Allah, hati kita rasa zauq, disebut zauq kan, orang istilah orang tasawuf dia kata zauq ni maknanya hati kita ni rasa seronok, rasa nikmat, rasa penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesembuhan kalau kita sakit. Jadi inilah perasaan yang akan lahir kepada seseorang yang telah mula berhubung dengan Allah dengan betul, dengan mentauhidkan, mengesakan af'alnya, perbuatan Allah, dan mengesakan sifatnya dan namanya, asma. Dan kemudian daripada situlah kita lihat orang yang berada dalam keadaan bersyukur, Allah janji apa? Allah janji Allah akan bagi tambah lagi, tambah lagi nikmat. Maka sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, bila kita boleh berhubung dengan Allah dengan hubungan yang betul, dengan mengesakan, mentauhidkan af'alnya, perbuatannya, sifatnya, namanya, asma'nya dan juga zatnya, kita akan bincang kemudian, maka insya-Allah kita akan rasa gembira, dan rasa gembira itu akan menyebabkan kita bertambah-tambah lagi nikmat. Allah akan bagi nikmat bertambah-tambah. Jadi orang yang beriman ni tak rugi, sentiasa beruntung. Ajaban li amril mukmin, akan satu yang ajaib, satu yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang kenal Allah, orang beriman yang mentauhidkan Allah, iaitu diberikan dia kesenangan, syakara dia syukur, diberikan kesusahan, maka dia sabara, dia bersabar. Maka dua-dua itu kebaikan bagi mereka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari ini kita nak kena tengok, dan sebagai ulangan. Saya memang suka ulang-ulang. Kenapa? Ulang-ulang supaya kita mantapkan kita punya perasaan kita, pemikiran kita dalam hati kita, supaya kita benar-benar merasai bagaimana perjalanan kita bermula dengan kita nak menundukkan diri kita kepada Allah. Tundukkan diri kepada Allah, kita kemudian merasa memerlukan Allah, dan kemudian kita merasa bahawa kita ni amat mengagungkan Allah. Itu dia. Kenapa Rasulullah SAW dibelah dada 2 kali? Apa rahsianya? Rahsianya tu wallahu alam. Tapi diberitahu oleh para ulama yang mentafsirkan peristiwa itu adalah bagaimana Allah SWT mahu membersihkan segala zulumat, kegelapan, segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bersihkan hatinya tu. Insya-Allah secara umum begitulah, menunjukkan bahawa kita perlu membersihkan hati kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat dia belah fizikalnya bersih, dia punya ruhiyahnya, batiniyah dia pun bersih. Jadi kita pun samalah, insya-Allah. Baik, jadi saya nak sebut kat sini yang pertama tuan-tuan, kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan gembira walaupun yang datang pada kita tu susah. Kenapa gembira? Kerana nombor satu, perkara tu semua datang daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Tidak ada satu pun perkara datang daripada yang lain. Ini kita mentauhidkan perbuatan Allah. Mentauhidkan perbuatan Allah maknanya segala perkara yang berlaku ini, af'al itu, perbuatan itu adalah daripada Allah. Dan bila kita mentauhidkan perbuatan Allah itu, maka insya-Allah akan timbul satu perasaan zauq dan wijdan, satu perasaan yang satu perasaan gembira dan tenang, dan dengan dalam hati kita, dalam sanubari kita ini tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan bila kita tenang, maka kita pun jadi kuat. Kita jadi kuat. Jadi ini yang kita nak kena sama-sama rasa. Macam mana nak rasa? Bila Allah bagi kita boleh beribadah, kita rasa seronok dengan ibadah. Dan kita rasa bahawa ini nikmat Allah bagi pada kita,
maka kita pun merendahkan diri kita. Makin rendah diri pada Allah, makin rasa tadaruk memerlukan Allah. Makin kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin banyak buat ibadah, makin kita rasa bahawa kita ni adalah merupakan makhluk yang beruntung. Allah jadikan kita boleh beribadah. Allah bagi kita ibadah tadi. Allah bagi kekuatan, Allah bagi hidayah, Allah bagi taufiknya untuk kita beribadah. Jadi perasaannya gembira bila Allah bagi ibadah, dan gembiranya dengan rendah diri. Bila rendah diri, maka Allah tambah lagi. Sebab tu bila kita ibadah, kita rasa kita yang ibadah. Kita rasa zikir, kita baca zikir tu kita yang berzikir. Kita rasa semayang kita yang sembahyang. Kita yang puasa, maka kita rasa kita. Maka bila kita rasa kita, aku yang buat tu sebenarnya, kita rasa kekuatan kita. Maka Allah akan biarkan kita dengan kekuatan kita yang kita sangka tadi tu. Maka tak boleh istiqamah. Hanya rahsia istiqamah. Rahsia untuk istiqamah ni ialah nombor satu, hati kita mesti merasai ketundukan, kerendahan diri, tadaruk, memerlukan Allah, fakir. Bila kita buat tu, kita nak rasa ini hanyalah daripada Allah, ini daripada Allah. Maka kita minta ke Allah tolong. Maka Allah pun tolong. Allah pun bantu kita. Allah pun bagi lagi kekuatan untuk kita istiqamah. Itu nikmat. Itu nikmat. Jadi bila Allah bagi keseronokan, kita rasa. Kemudian bila Allah bagi nikmat pula ke benda yang kita suka, pun nikmat juga. Nikmat kita rasa seronok juga. Macam mana jalan nak seronok tadi, nak takarub kepada Allah tadi, ialah dengan jalan kita membina kekuatan. Satu kekuatan, satu perasaan dalam hati kita ni, bahawa kita ni benar-benar nak melaksanakan apa yang Allah perintah. Syukur, tanda syukur kita buat apa yang Allah perintah. Tanda syukur nombor satu, kita iktiraf nikmat ni daripada Allah. Itu syukur. Syukur ni nombor satu, kita iktiraf. Semua yang baik, semua yang kita suka, minallah, daripada Allah. Kita iktiraf nombor satu. Itu tanda syukur. Kalau kita rasa syukur, kita rasa kita dapat sesuatu yang baik, kita rasa kita punya, itu maknanya kita tak iktiraf. Jadi kita pun mula-mula iktiraf, tanda syukur. Yang kemudian kita puji Allah, tanda syukur. Allah bagi kita apa? Minum air. Boleh minum air, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pun nak minum air. Dah suka minum air, kita minum air. Sambil-sambil dengar, tuan-tuan boleh minum air. Nak makan goreng pisang pun boleh. Petang-petang lah kan. Bismillah. Jadi kita sebut kat sini, bila Allah bagi nikmat aja, nombor satu, syukur, iktiraf dia. Ya Allah, Engkau bagi aku anak-anak. Ya Allah, Engkau bagi aku suami. Ya Allah, Engkau bagi aku isteri. Ya Allah, Engkau bagi aku rumah. Ya Allah, Engkau bagi aku kereta. Ya Allah, Engkau bagi aku kerja. Ya Allah, Engkau bagi segala yang kita suka. Iktiraf. Nombor dua, kita puji dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati kita puji. Dengan penuh kerendahan hati kita memuliakan Allah. Hati kita memuliakan Allah. Terima kasih Allah. Allahu Rabbi, Allah. Allahu Akbar, Allahul Azim. Kita puji Allah. Allahul Karim. Jadi, syukur kita puji Allah. Ini dengan perasaan. Dengan perasaan juga, bukan dengan lidah, dengan perasaan. Kita rasa dalam hati kita. Lepas tu, lepas kita puji dia, kita sebut-sebut dia, dalam nikmat tadi tu, maka kita pun menggunakan nikmat itu untuk beribadah pada dia. Jadi maknanya kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah pada dia. Jadi maknanya kalau Allah bagi rumah, jadikan rumah itu tempat ibadah kat dia. Jangan pula rumah tempat maksiat. Kereta gunakan untuk ibadah. Mata gunakan untuk ibadah. Telinga gunakan untuk ibadah. Ini bila Allah bagi nikmat, syukur. Jadi bila kita iktiraf dia, kita sebut nama dia, terima kasih Allah, alhamdulillah. Kemudian lepas tu kita gunakan pada jalan dia. Jalan nak bantu agama Allah. Jalan nak tolong sahabat-sahabat kita orang Islam. Jalan untuk membantu membina taifah mansurah. Jalan untuk berjihad, berdakwah, mentarbiah orang. Kita gunakan perjalanan yang Allah redha. Ini tanda syukur. Kemudian yang keempat ialah kita sentiasa berada dalam keadaan zikrullah. Berada dalam zikrullah, kita berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur. Sentiasa yang keadaan zikir. Yang kelima, sentiasa berfikir. Tafakkur. Tafakkur untuk apa?
untuk kita meningkatkan lagi diri kita, kebaikan diri kita. Kita nak jadi hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Tafakkur. Hamba Allah yang lebih kuat imannya. Ini 5 perkara tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila datang benda nikmat, hati kita zauq dan wijdan. Zauq ni maknanya kita rasa seronok dengan syukur dengan nikmat tadi. Dan wijdan, hati kita merasai kebersamaan Allah, merasai satu perasaan yang cukup tenang bersama Allah. Ini kita kena tengok kan. Kemudian kadang-kadang Allah bagi pula kita yang mungkin dah buat elok, dapat nikmat, tiba-tiba tercebur dalam maksiat. Kita patah balik buat dosa. Dah lama dah tinggalkan dosa, tiba-tiba buat pula. Tiba-tiba patah balik buat benda yang jahat, benda yang Allah tak suka. Kita buat balik. Jadi orang yang kenal Allah, maka dia akan memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dia buat maksiat, hati dia juga kan keluh kesah, hatinya gelisah, hatinya nak minta ampun, hatinya menyesal. Tetapi dia tenang bersama Allah. Macam mana tenang bersama Allah? Dia bertaubat. Dia bertaubat. Ini rasa hati. Maka ni maknanya dia bertaubat, dia nikmat. Ini saya suka ulang tuan-tuan, puan-puan, supaya kita faham setiap suasana, setiap perkara yang berlaku, dia ada Al-Latif. Ada sifat Allah Al-Latif yang maha halus. Bila nak continue Great Reset, insya-Allah saya akan continue. Saya buat malam nanti. Malam lah. Cadang nak buat malam ni, tapi kalau sempat, kalau tak sempat, mungkin malam-malam yang akan datang. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, maka apabila kita ditimpa dengan dosa, kita pun bertaubat, menyesal. Tapi menyesal tu bukan menyesal putus asa, bukan menyesal kecewa, menyesal dengan ketenangan. Apa maksud tenang? Bila kita menyesal, kita bertaubat, kita mendekati Allah, kita minta ampun ke Allah. Menyesal, menangis kelemahan kita, ya Allah, Engkau lah yang maha pemurah. Ya Allah, sungguh Engkau yang maha pengampun. Aku ni buat lagi dosa ni. Dah dulu dah berhenti dah taubat, buat pula. Buat semula. Kita rasa kebesaran Allah, rasa keampunan, sifat Allah yang maha mengampuni, sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih, kita rasa makin dekat dengan Allah. Jadi menyesal bukan menyesal putus asa, menyesal dengan ketenangan, zauq dan wijdan bersama Allah. Kita rasa selesa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan hati kita sentiasa, bila kenal Allah ni sentiasa kita berjalan kepada kebaikan, tak ada buruk sampai mati. Sebab tu orang Islam ni lagi panjang umur dia, orang beriman lah, yang kenal Allah lagi panjang umurnya, maka lagi banyaklah yang dia dapat. Banyak yang dia dapat. Kemudian selepas tu, bila Allah bagi balak pula, macam mana? Bagi balak pun sama juga. Kita tak nak buruk sangka dengan Allah. Bila Allah bagi balak kepada kita, bencana kepada kita, hati kita sedih tak? Sedih. Hati kita derita tak? Mungkin kita menderita sakit. Bila balak bencana, hati kita rasa susah tak? Susah. Mungkin susah hati kita semua. Tapi bila kita boleh hubungkan dengan sifat Allah, perbuatan Allah tadi, hati kita jadi tenang. Tenang dengan kesusahan, tenang dengan penderitaan, tenang dengan kepayahan, dengan kesakitan, tenang dengan keseorangan. Kita diboikot oleh orang. Kita tenang kerana apa? Yang pertama sekali, Allah bagi pada kita, maka kita tahu Allah sayang kita. Allah tak akan uji orang beriman melainkan dia sayang. Orang yang mendapat kebaikan dalam keadaan tak beriman, makin dibagi nikmat, makin jahat. Makin bagi nikmat, makin dia maksiat. Makin bagi nikmat, makin tinggalkan taat. Makin jauh daripada Allah. Maka ini istidraj. Istidraj. Ini tanda Allah dah tak sayang kat dia dari sudut sebagai orang beriman tadi. Sebagai orang beriman. Tapi orang beriman makin dibagi ujian. Sakit tak? Sakit. Susah tak? Susah. Mungkin takut. Mungkin dalam keadaan yang gelisah. Mungkin dalam keadaan yang menderita. Tapi penderitaannya, kesusahannya, kepayahannya, kesakitannya, semua bertenang bersama Allah. Kenapa? Sebab dia tahu daripada Allah. Allah bagi, mesti bestnya, mesti terbaik. Bukan Allah bagi yang baik, yang terbaik. Maka dia pun sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah.
Menangis tak? Menangis. Menangis mengalir air mata dia. Kan? Susah. Mungkin nak makan pun perut lapar, bunyi-bunyi perut korok kan. Mungkin sakit badannya, nak gerak pun susah. Dia sakit, dia menderita, tapi bila dia rasa itu daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah yang Maha Baik ni bagi. Maka dia rasa tenang bersama Allah. Maka jadilah bala bencana tu sebagai sesuatu yang mendekatkan lagi diri dengan Allah. Makin mendekat lagi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun kata apa? Dia kata, ya Allah aku sabar, ya Allah aku sabar. Menangis. Sakit. Sabar, aku sabar, ya Allah aku sabar. Engkau izinkan, engkau tentukan, engkau lah yang Maha Pemurah, engkau Maha Pengasih. Kita pun kata, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Siapa yang banyak memuji Allah, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Banyak-banyak baca. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, yang Maha hidup, yang Maha kuat berdiri dengan sendirinya. Maka ya Allah, rahmatilah kami, lindungilah kami, bi rahmatika astaghits. Jadi orang yang dalam keadaan berhubungan Allah ni, walaupun bencana datang kat dia hati dia sedih, sakit, terancam, takut, gelisah, tapi tenang bersama Allah. Tenang ni kekuatan. Ini disebut zauq. Zauq ni siapa? Satu yang membahagiakan, satu yang memberikan kekuatan, kesembuhan, ketenangan. Cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi yang memelihara aku, yang melindungi aku. Jadi kita tengok ni, bila kita faham sifat-sifat Allah ni, perbuatan Allah, sifat Allah ni, maka kita jadi orang yang sentiasa dalam keadaan kuat, tenang. Walaupun apa keadaan, ketika nikmat, ketika beribadah, ketika buat dosa, ketika balak, empat suasana ni, semua dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, perkara yang kita nak melihat apa yang berlaku. Saya ulang semula sedikit sebanyak. Apa yang berlaku dalam hidup kita ini, hendaklah kita memerhati dengan mata hati kita, syuhud. Syuhud maknanya kita memerhati, syuhud batin, iaitu segala yang ada di hadapan kita yang berlaku pada kita itu adalah merupakan qudrah, iradah, sama' basar, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Sifat-sifat Allah. Dan tidak ada satu pun melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat merupakan satu mazhar, satu yang mana perkara yang berlaku, satu yang menzahirkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan kita dicampakkan dengan perasaan zauq. Zauq. Tapi cumanya nak sebut kat sini, perasaan zauq dan wijdan ini satu perasaan di mana kita rasa selesa, kita rasa sakit pun rasa dah sembuh dah, kita rasa takut pun kita rasa aman, kita rasa ragu-ragu kita rasa yakin. Jadi zauq yang positif ni dia akan lahir daripada apa? Dan antaranya yang nak sebut kat sini, dia lahir daripada zikir yang maksur, yang ada salah silahnya, ada sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan yang ada sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, dia ada dia punya barakah dia. Barakah dia. Maksudnya kita sentiasa lakukan zikir, dan zikir ni bukan hanya sekadar zikir biasa, tapi zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, keluarganya, kepada tabi'in, pengikut sahabat, tabi'in, pengikut sahabat, sampailah kepada ulama-ulama yang besar, contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu rahimallah, dan begitu sampailah kepada, kalau di Nusantara ni, kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, kan? Syekh Ahmad Fatani di selatan Thai sekarang. Dulu tanah Melayu kita, Fatani termasuk dalam tanah Malaysia, kan? Sekarang dah dipisahkan oleh penjajah. Kemudian sampailah kalau ke negara kita, ada banyak lagi lah ulama-ulama lain. Jadi dia ada namanya rabitahnya. Kenapa saya sebut rabitah di sini? Apabila kita nak menzahirkan, kita kata zauq tadi, kerana rabitah itu sendiri maksudnya ialah keterikatan kita dengan sumber-sumber hidayah yang ada. Sumber hidayah ni maknanya bila kita dah mengenal Allah,
Dan kita dah mengenal Allah dengan sifatnya, dengan af'alnya. InsyaAllah lepas ni kita akan bincang pula sekali, kita sambung lagi dengan zatnya, mentauhidkan zat Allah. Maka kita dah terasa satu ikatan kita dengan Allah. Kita dah mula mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah mula mengenal Allah Subhanahu wa taala tu, kita jangan lupa pula sebenarnya nak sampaikan kita pada Allah tu ialah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula telah turunkan kepada para sahabat. Dan para sahabat pula telah menurunkan kepada pengikut sahabat. Tabi'in, tabi'in, pengikut sahabat. Dan pengikut sahabat menurunkan kepada pengikut sahabat sampailah turun kepada ulama-ulama yang muktabar, yang muhaqqiqin. Ulama-ulama yang menghayati al-haq dalam hidup mereka. Ulama yang muktabar ni, yang berjuang, berjihad dengan dakwah, tarbiyah dan jihad dalam kehidupan dia. Akhirnya sampailah kepada kita. Jadi itulah digambarkan sebagai rabitah. Jadi maknanya bila kita mengenal Allah, bukan hanya kita kenal Allah, tapi kita juga mengenali salah silah sanad yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang bermula dengan Al-Quran, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kita. Jadi kenapa saya sebut yang ini? Kerana masalah kita di dalam nak mengenal Allah hari ini, dalam masalah kita nak beramal tadi, maka kita banyak beramal dengan amalan-amalan yang kita dapat daripada sumber-sumber yang mungkin sahih, maknanya betul sumbernya dari sudut amalan itu betul, tapi dia tidak ada rabitah tadi. Dia tidak ada ikatan barakah dan takarub kepada Allah. Ikatan untuk kita dalam rangka bertabaruk. Tabaruk ni apa? Tabaruk ni maknanya kita mendapatkan barakah daripada dakwah, tarbiyah, jihad yang ada kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Di sinilah kita kadang-kadang terputus. Kadang-kadang teorinya kita tahu macam ini, nak kenal, nak mentauhidkan af'al Allah, kita tahu begini, nak mentauhidkan sifat Allah, begini, nak mentauhidkan zat Allah, begini contohnya kan. Kita dah tahu dah teorinya, tetapi untuk kita melaksanakan teori tadi, kita perlukan kepada panduan-panduan dakwah, tarbiyah dan jihad yang bersanad, maknanya bersalsilah, terikat sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena ada guru lah begitu. Kena ada guru. Kena ada salsilah tadi. Kenapa? Kerana bila kita memahami hakikat sanad, contohnya macam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata sanad itu, maka sanad ini adalah merupakan yang nak memastikan bahawa hadis itu betul. Sahih ke, tak sahih ke, dhaif ke, palsu ke dan sebagainya. Jadi maknanya kita lihat daripada sanad itu kita tahu. Jadi begitulah dengan amalan. Amalan pun mesti ada sanad, walaupun tak semua amalan perlukan sanad sebenarnya. Sebaiknya semua amalan, tapi kalau tak ada semua amalan, sebahagian yang besar-besarlah. Jadi kita ada ikatan dengan tuan-tuan guru kita, dengan ulama-ulama, dengan sampailah kepada tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita dapat menghidupkan amalan-amalan yang kita gambarkan sebagai amalan-amalan yang warid. Yang warid ni apa? Yang ada tenaga, ada cahaya, ada kekuatan. Maka amalan itu akan dapat insya-Allah biiznillah membersihkan nafsu kita, kelemahan kita. Saya bagi satu contoh. Kita nak belajar Quran. Belajar Quran. Boleh tak belajar dengan baca Quran, tengok Quran, belajar sendiri-sendiri, boleh tak? Boleh. Tapi sempurna tak? Tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Kerana di situ ada bunyi yang kita kena faham, yang kita kena dengar. Kan? Bila kita baca ada idghamnya ke, ada iqlabnya ke, kan? Hukum nun mati macam mana, kan? Mim mati macam mana, contoh. Jadi kita tengok, bukan saja kita baca, tapi baca dengan betul. Dengan aksen yang betul, dengan slang yang betul, kan? Dengan taranum ni, contoh kalau nak taranum lah.
Baik dah sebut dengan tajwid yang betul. Jadi maknanya Quran tu sendiri, kita berarti kita tak boleh belajar seorang-seorang, tak boleh. Itu dari sudut baca. Baru baca, belum lagi dari sudut nak mengamalkan. Boleh tak kita mengamalkan Quran tanpa orang lain panduan? Contohnya Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Contoh, kena puasa. Kita pun cari buku-buku ke apa ke, nak tengok tentang puasa. Puasa Ramadan. Boleh tak kita buat tanpa guru? Boleh tak? Boleh. Tapi tak sempurna lah. Tak sempurna. Dari sudut teorinya boleh, tapi dari sudut hakikinya, kita perlukan kepada panduan daripada murabbi, daripada orang-orang yang boleh memimpin kita, membimbing kita. Dan kalau tak ada murabbi macam mana? Kalau tak ada ustaz macam mana? Tak ada pembimbing macam mana? Maka di situlah Allah akan mendatangkan kepada kita kan pembimbing yang kita akan dapat insya-Allah. Walaupun kita dapat daripada bentuk yang luar biasa. Ini disebut ilmu laduni kan. Tak ada dah pemimpin, tak ada dah pembimbing macam sekarang kan. Kita nak tengok macam mana agaknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak nampak depan mata kita sebab Nabi dah wafat lama dah. Nabi dah meninggal dunia lama. Jadi kita nak tengok macam mana, kita tengok akhlaknya sahabat-sahabat. Sahabat pun tak ada dah meninggal dunia, tabi'in pengikut sahabat. Tabi'in pun dah tak ada, pengikut kepada tabi'in pengikut kepada pengikut sahabat. Tak ada sampailah kepada kan orang-orang yang telah mengikut dia. Macam mana? Kita melihat silsilah tadi. Jadi sebab tu kita sebut kat sini bila kita nak mengenal Allah, zikir-zikir, amalan-amalan, tafakkur kita, berfikir kita itu dengan sesuatu yang mempunyai rabitah. Kita sebut rabitah ini maknanya mempunyai connection kita dengan silsilah tadi, maka itu antara perkara yang akan membawa kepada zauq. Kita akan dapat lebih barakah. Barakahnya tadi tu. Maknanya bukan hanya teori. Bukan hanya sekadar kita kata kita tahu, tapi ilmu, tapi kita dapat melihat, dan yang penting sekali apa? Merasai dengan hati kita, roh dia, ruhiyah tadi. Jadi nak mengenal Allah, kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan bukan hanya dengan apa ni kita kata pemikiran, tetapi dengan hati kita barulah kita akan dapat kepada apa yang digambarkan sebagai kita kata zauq tadi, apa ni kita perasaan dalam rasa hati kita tadi, barulah kita akan nampak. Di sinilah kita lihat bagaimana perlunya kita untuk sama-sama mendekatkan diri kita dengan tiga perkara yang penting untuk kita nak mendekatkan diri dengan tarbiyah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Yang pertama, kita mesti ada pembimbing, murabbi, mesti ada murabbi. Kalau tak ada murabbi, jauh, tak susah kita tengok macam inilah YouTube ni, at least pun kita ada connection YouTube at least paling kurang. Kemudian murabbi ni ataupun orang yang boleh mendidik kita ni, yang boleh menyentuh hati-hati kita ni, perlu pula bukan kita setakat kita tengok sesuatu ilmu, tetapi kita kena tengok juga dari sudut apa nama kita kata tadi, perasaan. Apa maksud perasaan kita dengan orang-orang yang soleh-soleh yang ada depan kita, yang kita kenal tadi? Perasaan kasih sayang. Kita sayang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kita sayang Allah. Sayang Allah. Sebab tu kita pun memperbanyakkan selawat. Maka bila kita baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila kita baca selawat tu, kita baca selawat, lidah kita, hati kita baca, tapi bukan sekadar baca selawat tadi dengan sayang, kasih sayang, dengan rasa rendah diri kepada Allah, rendah diri kepada orang yang Allah sayang, yang bertakwa, yang bertakwa. Jadi bila kita lihat yang itu, maka pada masa itu hati kita mula merasai, merasai apa yang telah kita fikir-fikirkan, yang telah kita belajar tadi, bukan hanya sekadar kita tahu aja. Jadi sebab itulah kita perlukan kepada murabbi nombor satu.
Dan ikatan dengan murabbi ini bukan hanya sekadar ikatan dari sudut pelajaran, teori, tapi ikatan hati. Apa tanda ikatan hati? Kita nak kena sayang. Macam kita sayang Nabi SAW. Kena sayang kepada orang soleh. Kenapa? Sebab bila kita sayang kepada Rasul SAW, kita sayang kepada pengikutnya, pengikut sahabat dan seterusnya, sampai ulama'-ulama', sampai kepada kita, sayang kita tu akan menjadi barakah. Barakah. Akan membawa barakah. Apa maksud barakah ni? Maksud barakah ni ialah bertambahnya kebaikan. Ziyaratul khair. Kan? Kebaikan bertambah kebaikan. Dengan kita mempunyai hubungan hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabatnya, keluarganya, dengan para pengikut sahabat, pengikut sahabat, kepada para ulama. Kita kenal siapa para ulama? Antaranya yang masyhur, yang menjadi guru-guru kita, contohnya contohnya Syekh Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kan. Kalau yang ada sanad tu, contohnya Syekh Muhyiddin, kan. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dan sebagainya, sampai kita. So hubungan sayang dengan ulama, sayang dengan murabbi, sayang dengan mereka yang dekat dengan Allah tadi, itulah akan membawa kita membawa barakah tabarak. Membawa satu barakah kepada amalan kita. Mungkin kita buat sikit, tapi dengan sanad tadi, dengan barakah, dengan ikatan kasih sayang tu, Allah bagi banyak pada kita. Banyak pada kita. Sebab tu kita tengok sini, kenapa kita sebut tentang apa namanya, nak mengenali Allah dengan jiwa tadi, dengan hati, sehingga kita merasai nikmat, merasai tenang bersama Allah tadi. Perasaan hati inilah yang akan membangkitkan kekuatan. Dan kekuatan yang disebut barakah tadi. Setengah orang tak percaya barakah ni. Kan, dia tak percaya barakah. Dia kata, mana ada barakah ni, tak ada lah. Kan, sekadar buat je. Sedangkan Allah gambarkan di dalam Quran pun banyak, dalam hadis pun banyak. Nabi SAW. Jadi sebab tu, rahsia keberkatan amalan kita, kita buat sikit tapi dapat banyak. Fikir sikit tapi dapat banyak. Ialah barakah. Barakahnya macam mana? Kita kena ada murabbi misali. Kalau boleh lah. Murabbi misali ni apa maknanya? Contohnya kalau kita kata seorang yang boleh membimbing kita dengan contoh yang baik, qudwah hasanah. Jadi sebab itulah nak sampaikan kat sini. Sekiranya kita bersama dengan contohnya Rasulullah SAW, tentu kita nampak Nabi, tapi Nabi dah meninggal, dah wafat. Sahabat-sahabat pun dah wafat. So apa kita nak buat? Maka kita bacalah sirah. Bacalah sejarah dia, tengok balik sejarah dia. Bila Rasul SAW pergi beruzlah di gua Iraq, beruzlah, berkhalwat dipanggil, khalwat ataupun uzlah, duduk kat gua Iraq, berfikir, bertafakkur, memikirkan tentang Allah, ketuhanan, memikirkan tentang kehidupan, memikirkan tentang perjuangan, kan. Rasulullah SAW berada di gua Hira, maka kita pun masa tu rasa sayang kat Rasul, kita boleh menghayati, rupanya aku kena ada masa, ada waktu yang aku berkhalwat atau beruzlah untuk bersama dengan Allah. Kena ada masa. Nabi SAW sebelum dia jadi sebagai Rasul, kan, dilantik sebagai Rasul, Allah melantik sebagai Rasul tadi, dia beruzlah, dia berkhalwat. Maksudnya dia menyendiri, berfikir tentang Tuhan, tentang Allah, berfikir tentang kehidupan, tengok kaum dia, bangsa dia kenapalah teruk sangat, kan. Kemudian lepas tu dia berfikir tentang kehidupan, perjuangan apa, akhirnya Allah memberikan kepada dia wahyu, dan akhirnya dia pun menerima satu risalah yang besar yang kita dapat pada hari ini, al-Islam. Jadi bila kita baca sirah Nabi SAW, kita akan nampaklah, dengan kasih sayang. Kita jangan baca dengan sekadar macam baca buku sejarah biasa. Kita baca dengan kasih sayang. Barulah kita rasa, rupa-rupanya nak panjat Gua Hira tu bukan senang. Siapa yang nak pergi Mekah nak panjat Gua Hira, nak panjat naik atas tu, kan, bukannya senang. Dengan panas-panasnya. Kalau kita selalu pergi malam sejuk, panas-panas. Jadi kita lihat bagaimana Nabi bila perang pula, bila kasih sayang itu, keterikatan kita dengan sirah
dengan kasih sayang kepada Rasul SAW dan juga kepada para sahabat dan kepada semua yang mengikuti jalur perjuangan tadi, maka kita pun akan mendapat barakah. Itu apa barakah? Daripada mana barakah tadi? Daripada perasaan, ikatan, kasih sayang, ikatan bersama dengan perjuangan mereka yang Allah sayang. Bila Allah sayang kepada mereka, kita pun nak mengikuti mereka, mencontohi mereka, maka Allah pun tambah lagi. Sebab itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku rindu nak jumpa dengan ikhwani. Nabi sebut, aku rindu nak jumpa dengan ikhwani. Maka sahabat-sahabat kita tanya, ya Rasulullah, kamilah ikhwanmu, kamilah saudaramu. Ikhwani saudara. Maka Nabi kata, bukan, kamu ashabi, kamu sahabat aku. Aku nak jumpa dengan ikhwani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara aku. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah saudaramu tu ya Rasulullah? Siapakah saudaramu tu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambarkan, mereka adalah Muslim, orang beriman yang hidup pada masa itu aku dah tak ada, aku dah wafat. Aku dah wafat. Aku dah wafat. Maka pada masa itu mereka hidup dalam keadaan susah dan sebagainya. Maka aku rindu nak jumpa mereka. Maka yang penting sebut sini, Nabi kata apa? Bagi mereka itu 50 kali ganda berbanding dengan apa yang ada pada kamu. Sahabat-sahabat, ya Rasulullah, mereka amal 50 kali ganda sesama mereka ke dengan tak beramal? Tak. Beramal antara sahabat dengan ikhwani. Jadi apa maksud sahabat dengan ikhwani tadi? Apa beza dia? 50 kali ganda. Ini barakah. Ini barakah. Ini konsep barakah. Maknanya sahabat-sahabat buat duduk hadiri kuliah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dapat pahala. Bila kita buat majlis kuliah dan kita mendengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi dan sebagainya, kita dapat 50 kali ganda. Kan? 50 kali ganda kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Inilah barakah. Barakah tadi. Kan? Padahal kita ni lemah, tak kuat, tapi kita buat Allah bagi 50 kali ganda. Di mana 50 kali ganda ni? Inilah barakah, kerana kita nak mengikuti, mengikatkan diri kita kasih sayang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kita dengan para sahabat, nak mencontohi para tabi'in, para tabi'in yang mengikut sahabat, yang mengikut pada pengikut sahabat, dan terus sampailah kepada orang-orang yang saleh, muhakkikin, ulama muhakkikin yang ada di depan kita. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan kita pada hari ini, kan, memerlukan kepada kasih sayang, ikatan yang disebut rabitah tadi. Jadi bila kita kenal Allah, macam mana kenal Allah tu akan membezakan kita dengan orang biasa-biasa yang kenal Allah. Bukan hanya sekadar teori kita kenal Allah, rasional kita kenal Allah, kita kena kenal Allah dengan hati kita. Dan macam mana, apa yang membezakan hati yang mengenal Allah dengan hati yang kita kata kenal dengan teori tadi? Hati yang mengenal Allah dengan keadaan sepenuh hati dia akan merasa satu perasaan zauq dan wujdan. Dia akan rasa perasaan kita kata selesa, tenang, rasa seronok, rasa selamat, rasa sembuh, rasa aman bila bersama dengan makrifat kepada Allah tadi. Dan apakah yang membina kekuatan tadi? Ialah rabitah dia, ikatan dia. Inilah barakah. Kita belajar tapi terputus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita barakahnya macam kita selawatlah. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita baca selawat. Tak kira selawat apa pun. Kita baca tapi hati kita tak rasa sayang ke Allah. Dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca selawat dan hati kita rasa sayang, maka dia akan ada barakah. Barakah ni maknanya rabitah. Jadi sebab tu kita dah sebut sini, apabila kita memandang, contohnya kita nak mengenal Allah tadi, contoh kita sebut di sini sifat-sifat yang berdiri kepada zat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah. Contohnya sifat-sifat ma'ani disebut dalam sifat 20 tu. Maka kita nak kena melihat dengan hati kita, perasaan kita. Baru kita kenal. Bila kita kenal tadi, macam yang kita sebut sebelum ni, hati kita pun merasa dekat dengan dia. Okey. Macam mana nak mengamalkan tadi? Maka kita nak mengamalkan tadi, kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi para sahabat, dan seterusnya sampailah kepada kita, para ulama-ulama sampai kita. Macam mana nak mencontohi dia? Bermula dengan kita kenal dia dan sayang kepada mereka.
Bila kita kenal dan sayang kepada dia, maka barulah kita akan diberikan oleh Allah SWT az-zauq tadi, rasa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, kerana kita ada contoh yang baik, contoh yang baik. Dan di sinilah kita lihat, saya sebut tadi ada 3 kan. Yang pertama sekali adalah murabbi. Maknanya kita kena ada rabitah untuk kita terikat dengan pendidik kita, pembimbing kita. Paling tinggi sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang mengikut baginda sampailah kepada kita. Kita kena ada perasaan kasih sayang kepada orang soleh, orang yang baik, para ulama, para alim ulama yang muhakkikin, bukan ulama biasa ni, bukan ulama yang mengikut WHO. Tak maaf tak sebut pula WHO. Bukan ulama yang mengikut orang-orang yang musuh Islam, bukan. Ulama yang mengikut dia, tak. Ulama yang muhakkikin, ulama yang mengikut Quran, hadis, yang bertakwa, yang ada wara', yang bertakwa, yang wara' di dalam kehidupan mereka. Ulama ni yang kita nak ikut, yang ada takwa padanya. Jadi kita nak timbulkan perasaan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi inilah yang akan memberi barakah kepada seluruh amalan kita tadi. Dengan penuh kasih sayang kita buat. Jadi sebenarnya dia punya wasilah dia, jalan-jalan dia dan sebagainya. Mungkin kita akan, saya yakin benda tu hanya akan kita bincang bila kita berjumpa lah. Jadi nak sebut kat sini, yang pertama sekali ialah murab. Yang kedua mesti ada manhaj, mesti ada sistem, mesti ada metodologi, mesti ada kaedah, kaifiat. Yang ni yang disebut sebagai amalan-amalan yang bersanad. Bukan saja amalan dalam bentuk spiritual, semua sekali. Maknanya mesti mencakupi spiritual kita, ruhiyah kita, mesti mencakupi akliyah kita, akal kita, fikrah kita, kefahaman kita. Contohnya nak kenal musuh. Nak kenal musuh juga, kita kena ada manhaj. Kita kena ada satu sistem yang boleh memperkenalkan kita dengan musuh. Kalau tidak, kita tak kenal musuh, kita akan ikut musuh. Kan? Kita akan ikut je dia ni sekarang ni. Great Reset. InsyaAllah kita akan sambung Great Reset ni. Jadi, Great Reset, kita nak kena kenal dia. Siapa dia buat Great Reset ni? Apa dia nak buat? Agenda 21. Kan? Apa yang dia nak buat? Kita kena kenal tu. Orang kata konspirasi. Kita tak tengok dengan aspek orang bukan Islam. Kita tengok aspek Quran dan hadis. Apa Quran kata, apa hadis kata. Kemudian kita belajar dengan suasana dan realiti yang ada. Baru kita nampak. Maknanya kena ada manhaj fikriyah. Sudut kepahaman. Kepahaman bukan hanya yang Islam sahaja. Bukan yang syarak sahaja. Hukum-hukum taklif sahaja. Hukum wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Bukan betul sahaja. Kita nak kena kenal juga dengan musuh Islam. Sebab tu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ramai bertanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang afdal? Ya Rasulullah, bagaimana cara nak dekat Allah? Semua tanya yang baik. Aku nak tanya yang buruk. Ya Rasulullah, adakah selepas kebaikan Islam tersebar di Madinah, di Mekah, sebagainya, adakah selepas kebaikan ini ada keburukan? Ada. Kemudian adakah selepas keburukan tu ada kebaikan? Ada. Tetapi dakhanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhanun ni apa? Kabur. Kebaikan yang kabur, bercampur-campur. Dakhanun. Maka ditanya, siapa dakhanun tu ya Rasulullah? Huzaifah tanya. Al-Yamani radhiyallahu anhu. Maka Rasul SAW kata, mereka inilah orang yang mengajak orang Islam ni kepada sunnah aku. Tapi yang diajak tu bukan sunnah aku, sunnah musuh aku. Apa sunnah musuh aku? Banyaklah. Kalau kita nak sebut, tuan-tuan pun boleh tulis banyak. Kemudian mereka bercakap dengan bahasa kamu, kulit sama kamu. Mereka kata ini hidayah, petunjuk. Aku petunjuk Rasul, tapi bukan. Ini bukan petunjuk Rasul, ini petunjuk internasional. Petunjuk internasional. Petunjuk internasional, bukan petunjuk Rasul. Dia kata ni petunjuk Rasul. Bukan, kata Nabi. Ini dakhanun. Kebaikan yang bercampur-campur. Sehingga kebaikan tu tak nampak, dia jadi kabur. Kemudian, lepas kebaikan campur-campur ni, ada lagi keburukan ke? Ya Rasul, ada yang lagi buruk ke? Ya, ada yang lagi buruk, kata Nabi. Apa yang lagi buruk tu? Tu para duat neraka. Orang yang menyeru kepada neraka Allah, walaupun nampak ada Islamnya, ada kopiahnya, ada serbannya, ada janggutnya, ada ayat Qurannya, ada hadisnya, tapi dia menyeru kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebut kat sini, Nabi mengajar kita apa? Nabi mengajar kita supaya kita bukan hanya tengok yang
yang baik-baik hukum-hukum ni. Tapi kita kena tengok juga, kenal musuh. Siapa musuh ni? Maka ya Rasulullah, kalau katakan aku berada pada zaman itu, apa nak buat? Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nampak? Rasulullah sebut. Akan berlaku satu perkara. Satu perkara yang mana akan kabur, orang ajak buat ikut neraka tadi. Maka kita kena ikut kepada sunnah Nabi yang sebenar. Kemudian, ya Rasulullah, kalau tak ada orang langsung, aku seorang aja, kamu masuk hutan, pergi di tempat lain, duduk situ, makan akar-akar kayu, pegang dengan iman tadi, walaupun kamu mati, ataupun mati dalam keadaan begitu. Nampak? Rasul ajar kita. Ada manhaj di dalam tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita bukan nak kenal Allah sahaja. Kita nak kena kenal ujian dan fitnah yang Allah datangkan kepada kita. Sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran contohnya. Zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan disebabkan tangan manusia. Nampak Allah gambarkan tangan manusia punya kerja tu. Kenapa Allah nak menampakkan, Allah nak memperlihatkan apa yang mereka telah buat sebelumnya supaya kamu patah balik, buat muhasabah, patah balik, bertaubat kepada Allah. Jadi untuk kita mengenal Allah bukan hanya sekadar kita nak kenal sifat Allah tadi, tapi kita nak kena kenal juga penghalang-penghalang, musuh-musuh. Jadi dalam manhaj tarbiyah, dalam manhaj yang sahih yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cerita pasal akidah, ibadah, bukan hanya cerita pasal akhlak, tetapi juga menceritakan tentang musuh. Kan, sebab tu Allah gambarkan dalam Quran. Kan, Allah gambarkan apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang paling kuat dahsyat permusuhannya kepada orang beriman, al-yahud, Zionis, dan juga orang yang mensyirikkan Allah, one world government, one world religion. Allah sebut. Kan? Kemudian Allah suruh kita kenal lah, maknanya ada musuh, kena kenal musuh. Jangan kata semua Yahudi baik. Ada pula ustaz-ustaz kita kata sebahagian, tak semua. Dia kata Yahudi ni tak ada bunuh orang Islam pun. Kita kena ikut tak apa, selagi tak bunuh orang Islam boleh ikut. Kita kena hati-hati dengan orang yang berjiwa Zionis ni. Orang yang berjiwa orientalis, yang telah dilatih oleh Zionis. Orang Islam yang dilatih oleh Zionis, dia jadi orientalis. Allah kata jangan ikut. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah 208. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi kita ni nak masuk Islam secara menyeluruh, tapi kita tak kenal musuh. Tak tahu musuh punya perancangan. Tak tahu WHO tu apa. Tak tahu United Nations tu apa. Tak tahu Great Reset tu apa. Tak tahu. Tak akan sampai kepada Islam yang menyeluruh. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam ayat tu, wala tattabi'u, dan jangan kamu ikut dan khutuwati syaitan. Khutwa ni adalah apa dia? Itulah perancangan, planning dia, makar dia, langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka adalah musuh kamu yang nyata. Jadi dalam tarbiyah Islam ni, kita memahami, membersihkan hati jiwa, kita kena kenal juga musuh. Terutama yang sekarang ni, akhir zaman ni, musuh nak menghentam kita, nak menganiaya kita, nak membunuh kita, menangkap kita, maksima dia buat. Maksima. Dia akan buat maksima. Kita ingat, okey, tak apa. Jadi, nak kenal Allah, nak kenal, sebab tu kita kena faham manhaj yang salimah, manhaj yang sejahtera, manhaj yang sahih, manhaj ni sistem tarbiyah yang menyeluruh, kamilah, syamilah, kafatan, yang menyeluruh, yang lengkap, yang sempurna. Yang ketiga, kita perlu kepada bi'ah, suasana tarbawiyah. Suasana tarbawiyah ini benda yang penting. Dalam kita nak mengenal Allah, bukan hanya sekadar kita, sebab tu kita nak kena ada masa untuk kita berfikir. Ada masa untuk kita berzikir. Selain daripada yang wajib kena buat, tak boleh tinggal. Jangan kita zikir banyak tapi sembahyang tak buat, sembahyang tinggal, jangan. Rosak. Yang wajib kena buat semua. Yang haram kena tinggal semua.
Kan? Yang sunat kita buat dengan banyaknya. Yang makruh kita tinggalkan, berhati-hati padanya. Yang harus kita letakkan takwa dan warak padanya supaya tidak berlebih-lebihan. Jadi semua yang kita tengok tu dia ada dia punya cara dan kaedahnya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita nak sebut kat sini, kenapa saya sentuh perkara ini? Kerana kita tidak akan capai mengenal Allah kalau kita tidak benar-benar memahami hakikat mengenal Allah itu. Dia bermula daripada hati kita, dan hati pula tidak akan terikat dengan Allah kalau kita tidak terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebenarnya. Baru kita tahu macam mana cara Nabi mengenal Allah. Macam mana cara Nabi memproses sahabat-sahabatnya mengenal Allah. Sebab tu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sayang yang tinggi, yang kuat. Walaupun kita kata sayang kepada Allah ni yang ultimate. Kan? Allah wa Rasul. Kan? Allah wa Rasul. Jadi kita nak kena kenal dia. Ini disebut Rabitah. Rabitah ni panjang ceritanya, tapi saya nak buat secara mukadimah dulu, umum dia. Ikatan. Kita kena ada ikatan kasih sayang bukan hanya pada Allah, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Nabi. Bila sebut Abu Bakar ni radhiyallahu anhu itu, kita nak tengok sifat Abu Bakar macam mana. Lepas tu tabi'in, pengikut sahabat. Lepas tu tabi'in, pengikut sahabat. Sampailah kepada ulama-ulama muhaqqiqin, ulama yang mengamalkan Islam, yang berjuang dengan dakwah, tarbiyah dan jihad. Dan kemudian lepas tu ulama-ulama yang benar-benar boleh menjadi cahaya kepada kita. Daripada turun Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, turun kalau ke Nusantara ni Syekh Ahmad Fatani rahimahullah, kemudian sampai kepada kita. Kita nak ada ikatan kasih sayang. Dan ikatan kasih sayang ni kita akan melihat mereka sebagai contoh. Malahan kita akan meminta kepada Allah kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya Kau berilah kepada aku kekuatan Islam, iman dan ihsan sebagaimana yang telah Kau berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kau berikan kepada sahabat-sahabat, Kau berikan kepada tabi'in, sampai sebut sampailah ulama. Sebut satu-satu. Kalau kita nak sebut kan, ya Allah, Kau beri pada mereka kebaikan, maka berikanlah juga kepada kebaikan, kepada kami ini kebaikan sebagaimana yang telah Kau berikan kepada mereka. Ini adalah tabaruk, mendapatkan barakah, berhajatkan kepada barakah dalam rangka nak taqarrub kepada Allah, dalam rangka nak dekat dengan Allah. Dalam rangka nak dekat dengan Allah. Jadi tak cukup sekadar kita kata saya beriman aja, tapi kita tak ada perasaan. Beriman dengan Rasulullah SAW, tak ada perasaan. Tak ada rasa sayang dengan Nabi, tak ada rasa sayang dengan para ulama kita, para muhaqqiqin yang membimbing kita. Kita kena ada. Ini barakah dia. Ini sebut barakah. Ini tak ada dalam sistem pembelajaran di universiti. Tak ada. Kita nampak hari ini di universiti, walaupun namanya universiti Islam, kan, belajar Islam, Quran, hafal hadis, tapi hati tak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati tak sayang kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tak sayang kepada tabi'in, pengikut sahabat, tak sayang kepada tabi'in, tak sayang. Sampailah kepada kita tengok ustaz, tengok ulama, tengok orang alim, nampak macam biasa je, tak ada apa, alah dia sama mengaku juga. Kita tak ada perasaan menghormati para ulama kita. Muhaqqiqin ni ulama yang sebenar, bukan ulama yang mengikut WHO. Tanpa kajian, yang mengikut United Nations, yang jelas-jelas di belakangnya itulah Zionis. Jelas. WHO jelas belakangnya Zionis. Jelas tuan-tuan. Walaupun ramai kata tak nampak. Tengoklah dengan mata hati. Tengoklah dengan basirah, kita akan nampak. Yang tak nampak tu yang telah disihir. Ini perkataan saya ni agak kuat lah ni, agak ni kan, tegas sikit lah. Sebab hari ni kita hari ni rabitah kita, kasih sayang kita, keterikatan kita bagi kepada sistem jahiliah. Kita bagi kepada kan orang-orang yang terputus daripada Allah, musuh Islam. Kita lebih sayang, lebih dekat dengan musuh Islam daripada orang beriman. Kita ambil orang-orang yang bukan Islam, yang kafir, yang musuh Islam. Orang kafir kalau tak Muslim tak apa lagi. Yang musuh Islam, kita ambil sebagai awliya kita, pemimpin kita, rujukan kita. Tinggalkan orang Islam yang soleh.
Orang Islam yang beriman, yang bertakwa. Kita tinggalkan. Ini suasana yang ada pada hari ini. Suasana yang menyebabkan hari ini kita hilang barakah dalam amalan kita. Sebab kita tak sayang orang soleh. Tak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang dengan manusia yang kita nampak dialah yang lebih baik daripada orang lain di hadapan kita. Sedangkan hari ini mereka menguasai kita dengan muka wajahnya senyum. Wajahnya nampak baik, bagus. Tapi hati-hati mereka sebagai syaitan, sebagai iblis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai iblis. Jadi hari ini barakahnya tak ada. Beramal tak beramal, sembahyang. Tapi yakin dengan orang-orang musuh Islam lebih daripada yakin dengan orang beriman. Yakin kepada musuh lebih daripada yakin dengan orang beriman. Yakin dengan sains lebih daripada yakin dengan Quran. Bukan saya kata sains salah. Saya pun belajar sains juga. Bukan saya kata sains salah. Tapi bila bertembung sains dengan Quran, kita ambil sains. Kenapa? Sains ni nampak. Quran ni tak nampak. Sebenarnya bukan tak nampak. Quran ni kita tidak beriman dengannya. Mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Jadi tak ada barakahnya. Tak ada barakah. Kita nak patah balik ni. Nak kembali balik. Jadi bukan hanya kita nak kenal Allah. Nak mentauhidkan Allah. Nak beribadah kepada Allah. Nak berakhlak dengan akhlak yang Rasulullah tunjuk. Tapi kita nak mengikat semula diri kita ini. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya. Para tabi'in. Para tabi'in. Sampailah kepada ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang benar-benar bersama al-haq, dan sampailah kepada kita. Kita nak kena ikat semula diri kita dengan contoh yang ada tu. Contoh, sebab tu suasana bi'ah tarbawiyah ini, bila hati kita benar-benar terikat dengan contoh daripada ulama-ulama muhaqqiqin. Sebab tu kita nak kena iktiraf mereka, ulama ni, sebagai contoh kita. Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Sebagai contoh yang terbaik. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Barulah bila kita nak kenal Allah, kita akan dapat barakahnya. Kalau tak, kita buat amal macam-macam, kita buat amal. Macam-macam kita beramal. Tapi kekuatannya tak lahir. Tak ada kekuatan. Kita tak rasai. Maka jadilah kita orang yang mengikut sains. Betul. Yang tak ambil aliran sains masa sekolah dulu, pula terlebih percaya sains. Betul. Ustaz-ustaz kita ni percaya sains lebih lagi. Dia bukan percaya sains lebih, tapi kurang iman. Hari ni kita disihir. Kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi, kita belajar apa? Kita belajar bahawa segala-galanya mesti ada fakta. Mesti ada evidence base. Bukan kata salah, betul evidence base. Tapi fakta nombor satu ada al-haq. Al-haq mesti daripada Quran. Wajib daripada Quran. Ini adalah akidah. Hari ni kita tak Quran nombor berapa? Quran kata A, B, C. Tiba-tiba sains kata D, E, F. Kita ambil sains tu, tinggal Quran. Kalau yang sains tidak bertentangan Quran, tak apalah. Ini bertentangan pun kita ambil juga. Dah jelas-jelas bertentangan. Dia kata COVID tidak ada ubat. Tak ada ubat COVID ni. Quran kata, hadis kata, semua penyakit ada ubat. Tiba-tiba kita ambil WHO. Betul ke? Tak betul. Kita kena cakap yang tak betul. Lepas tu ada pula kata jumhur ulama'. Kita kena ikut jumhur ulama'. Betul. Dan sudah kaedahnya ikut jumhur ulama'. Tapi ulama' yang macam mana? Adakah ulama' yang menghitung gaji bulan-bulan? Melebihi daripada menghitung iman dan takwa, wara' kepada Allah. Yang menghitung akhlaknya. Atau menghitung, bulan ni dapat 50,000 tak agaknya? Campur-campur lawan dapat tak 200,000? Campur lawan dapat 200,000? Kita tengok ulama' yang jenis fikir macam itu. Yang hanya fikir glamour. Setiap apa yang dibuat, nak direport. Nak disebut, nak dicakap. Hari ni bagi sedekah kat sini. Hari ni bagi dakwah kat sana. Nak sebut semua. Glamour mengalahkan takwa. Populariti mengalahkan warak. Tidak mengambil yang warak. Tidak bersifat warak. Tidak menjaga. Maka, ulama' mana yang kita nak ikut ni? Ulama' mana yang kita nak ikut? Ulama' yang soleh. Yang cakap kebenaran. Disekat.
Jadi kita hari ni nak kena betulkan semula rabitah kita ni. Ikatan kasih sayang kita ni. Kena betulkan semula. Kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengan semua yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sains dan babi berpisah tiada. Saya pun tak faham apa maksud dia. Sains tak semua salah, ada yang betul. Tetapi sains yang akan jadi masalah bila dia tidak mengikuti asas iman dan asas takwa, asas wara', tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia salah. Tak kira lah apa dia. Bila Quran dan hadis diletak tepi, salah. Ini kita kena betulkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Tuan-tuan dan puan, siapa yang masuk lambat tolong tengok, dengar daripada awal. Saya takut silap sangka, salah faham. Sebab kita bincang mengenai masalah hati. Masalah untuk kita kenal Allah. Saya membincangkan tentang macam mana perasaan kita ni perlu diaktifkan. Dengan iman, dengan takwa, dengan ihsan. Perlu diaktifkan. Dan kemudian hati kita perlu merasai kewujudan rabitah, kasih sayang kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut baginda sampai ke hari ini. Kita kena ikut. Jangan ikut orang yang ikut Yahudi dan Nasara. Orang ikut Yahudi ni banyak sangat dah hari ni. Kan? Pakai tudung. Apa pakai tudung? Tutup aurat. Tutup aurat ni apa? Kan? Sunnah. Tapi pakai tudung ikut fashion. Akhirnya saya pernah jumpa, saya pernah jaga satu exam di UIA, pelajar UIA international. Dia datang lambat katanya, terkecoh-kecoh, tergopoh-gopoh. Datang nak ambil exam, terus masuk. Saya pun bagi kita exam semua soalan. Dia pakai tudung, cantik lah. Lepas belit sana, belit sini, ada macam-macam belit lah kat sini. Sampai ke sini lah. Tapi bila saya lalu belakang dia, rambut dia terkeluar. Dia belit kat depan, dia tengok cermin kat depan, belakang tak nampak. Depan nampak cantik lah hebat, tapi belakang rambut terkeluar. Saya kata, astaghfirullahalazim. Sister, go to bathroom, you check again your niqab, your ni. Tengok balik. Pergi sana. Jangan ambil lagi. Saya suruh dia pergi. Kenapa? Dia pakai punya belit-belit cantik. Nampak turun cantik je depan. Belakang rambut dia terjojol keluar. Pakai macam mana? Dia nak ikut fashion tradisi harian kita lah kan. Jadi kita tutup aurat pun ikut arus. Tutup aurat pun sebab nak cantik, nampak cantik. Tutup aurat sebab nak dapat orang panggil kita up to date. Bukan ikut sunnah. Ikut sunnah ni nak dapat redha Allah. Dia bukan nak dapat redha manusia supaya manusia panggil, oh cantiknya, hebatnya. Kan? Bukan nak dapat redha manusia. Dapat redha manusia ni terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan satu yang bertentangan dengan perintah Allah. Walaupun nampak macam sembahyang, macam pakai hijab, macam pakai tudung, macam pakai puasa, tapi rupanya bertentangan dengan kehendak Allah. Ini kita kena tengok semua arus. Ni ikut Yahudi lah ni. Orang Yahudi nak juga ada kuil, dia ada kuil. Dia ada tempat sembahyang Yahudi. Orang Kristian ada gereja, dia sembahyang. Tapi sembahyang orang Kristian nyanyi-nyanyi. Kan? Ni nyanyi. Sembahyang apa ni, orang Kristian nyanyi-nyanyi. Kan? Tak serius macam kita. Kita nyanyi tak? Kalau kita nyanyi sama kan, kita pun nyanyi kan, bawa lagu-lagu dalam sembahyang kita, habis sembahyang kita tu. Jadi kita kena tengok semula. Jangan ikut arus. Kita kena ikut patah balik kepada rabitah kita, sayang kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama tadi, sampailah sayang kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maaf hari ni kasar sikit lah. Bukan kasar kita terus terang. Sebab nak cerita pasal mengenal Allah, kita kena cerita pasal maksiat, mungkar kan. Kita cerita pasal syaitan, Yahudi, kena cerita juga. Kalau kita tak cerita juga, maka kita tidak menepati tuntutan Rasulullah SAW dalam mentarbiah diri.
diri sahabat-sahabat. Apa dia kata? Kamu nak kenal juga kebaikan yang ada campur-campur ni, kelam kabur ni, dakhanun, kata Nabi. Kamu kena kenal juga para duat. Para duat yang mana? Para duat yang mengajak kepada neraka Allah. Kita tahulah, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Wallahu alam. Saya minta maaf andai kata apa yang saya sampaikan ni tidak menepati. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah mengampunkan kelemahan kita, dosa-dosa kita. Tidak berniat untuk kita nak kecil-kecilkan siapa-siapa, tapi siapa yang ada terasa-terasa tu, saya minta maaf. Kalau benar, ambillah kebenaran. Kerana kebenaran itu daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang-orang yang ragu-ragu. Ambil yang benar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wasqil lahumma rabitataha wa limuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha min rizqil ladzi la yakhbu wa sharah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadik fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ij'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ij'alna minal muqarrabin, Allahumma ij'alna minal wasilin, Allahumma ij'alna minal muhibbin, Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma ij'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ij'alna minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.